Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap Ustaz ya? Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Okey, Ustaz Akil. Cayo ke tak cayo tu? Cayo FM. Hiburan tanpa sempadan. Tanpa sempadan. Dia cayo ni memang ada melting. Dia cayo melimpah ruah. Itulah dia kan. Okey. Ustaz, ilmu melimpah ruah. Okey, saya nak ucap terima kasih juga pada Radio Mega yang memberi peluang untuk banyak kali tadi Ana terlepas pandang tadi sebab Ana pun sekarang ni tengah banyak buat benda-benda media alam maya ni sebab semua buat di rumah kan. Banyaklah benda-benda kita buat Quran, kita buat sikit-sikit apa-apa yang boleh kita di rumah ni. Kan? Drum buat drum. Drum apa? Drum, tahu drum? DRUUM, drum, dari rumah untuk ummah. Oh, saya ingat drum alat muzik. Bukan tembakau bisen tu. Aduh. Okey, Ustaz dekat Damansara Ustaz Saya. Okey, bagaimana perkembangan di keadaan di Damansara ketika ni Ustaz berkenaan dengan PKP? Masya Allah. Ana sebenarnya memanglah kalau Ana rasa semua pendengar-pendengar Cayo FM pun sama merasa benda yang sama juga. Yang ni satu suasana yang tak pernah kita lalui sebelum daripada ini. Iaitu dengan PKP yang berlaku sekarang ni. Jadi Ana rasa kalau setakat ini di Damansara Perdana, ia masih lagi kata orang tidaklah seteruk sebagaimana di Simpang Renggam dan juga di ada satu tempat lagi yang zon merah betul tu ada dua tempat dalam negara kita ni, tapi especially di Damansara Perdana ni masih terkawal dan cuma suasana Robloxnya amat meriah lah. Itulah Roblox memang kata-kata lah. Kadang-kadang Roblox tu kalau kita perhati Ustaz saya tengok di media sosial bila ada Roblox yang memberikan alasan yang tak munasabah, dia orang terpaksa pusing datang balik. Kan? Ya. Kadang-kadang tak faham juga ramai sangat yang keluar tu kenapa kan? Penting sangat ke pun, ya Allah. Dia bahasa Peraknya senangnya degil berbenar, itu ceritanya. Bukan lagi degil Ustaz, ada biut. Biut, atas dia degil lagi rupanya. Dengar dia orang marah orang ya. Tapi itulah hakikat manusia ni, dia degil. Betul. Orang degil ni sebenarnya dia sepatutnya kalau kita cakap kalau umat Islam, khususnya umat Islam kan. Umat Islam ni tak boleh degil. Pasal golongan degil ni dalam Quran ni orang Yahudi disebut dah. Betul. Yahudi dan juga musyrik. Itu jenis degil. Yalah. Jadi kalau kita terikut-ikut tu tak kena gayanya tu. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kita satu pedoman, satu pegangan, satu kekuatan lah supaya kita tak degil. Itulah. Satu lagi Ustaz, biut degil. Lagi satu Ustaz, kita sebenarnya hari ni 2 hari bulan ni kita berada hari yang kedua bagi fasa yang kedua PKP sebenarnya. Ya, saya. Okey, saya nak minta Ustaz berikan sedikit mungkin nasihat ataupun apa-apa saja kepada yang berada di luar sana yang masih lagi tak mengikut arahan yang sepatutnya supaya orang lain tak dijangkiti benda-benda ini. Silakan Ustaz, mungkin ada pandangan Ustaz sendiri. Ya, sebenarnya kalau ikut pandangan Nana, manusia ni Allah dah bagi ilham banyak dah menerusi filem-filem yang pernah kita tonton. Sekarang ni kalau kita tengok dalam video-video Netflix ni pun banyak menayangkan filem-filem pasal pandemik ni. Yalah. Jadi sepatutnya kita lebih tahu menerusi itu sebab filem ni dia ni umpama pisau juga. Dia kalau kita bawa ke elok jadinya. Betul. Kalau kita bawa ke tak elok lah. Tapi dia termaktub kepada bendera yang ada dalam hati kita tu. Betul. Kalau bendera lara jadinya. Kalau bendera tu ada, alhamdulillah, insyaAllah ada iman. Walaupun besar kulit bawang, dia teringat juga. Tapi nak kabarnya mengenai apa yang berlaku sekarang ini sepatutnya telah diterjemahkan dalam filem-filem dan sama je sebenarnya. Seolah-olah ulang tayang balik tetapi dalam keadaan hakikat dan realiti. Betul. Cuma memanglah kita raban tebin lah yuk bila menghadapi suasana yang kita tak jangka ni. Jadi benar. Jadi ceritanya COVID-19 ni dia kita kena faham dia ni benda gaib. Benda gaib. Jadi dalam Quran kata allazina yu'minuna bil ghaib. Antara ciri-ciri orang bertakwa ni dia beriman dengan benda gaib.
Jadi cerita benda gaib ni macam juga malaikat tak nampak tapi dia ada mencatatkan kita punya kerja-kerja kita. Macam pahala dengan dosa. Kita rasa macam elok dia buat dosa, rupanya dah bertimbun-timbun tapi tak nampak. Contoh ya, bahasanya lah. Contoh. Lepas tu kita tengok pula syurga neraka pun benda gaib, kita tak nampak. Allah itu sendiri kita tak nampak tapi dia dekat dengan urat leher kamu dalam Quran sebut. Jadi maksudnya di sini sama kalau kita terjemahkan COVID-19 yang tak nampak, macam ada tapi macam rasa tak ada, tapi macam tak nampak tak ada tapi rupa-rupanya ada. Sekali mengena terus kena masuk hospital, auzubillah min zalik. Kita tengok bagaimana rintihan-rintihan mereka yang berada di hospital, auzubillah min zalik. Kita doa semua moga-moga Allah Ta'ala melindungi mereka semua insya-Allah dan mengangkat balik segala kesulitan ini. Tapi nak ceritanya, apabila kita keluar tu kadang-kadang manusia ni ada dua Syekh. Syekh Lan. Pertama, dia meletakkan Allah segala-galanya. Itu betul. Bila dia keluar dengan confident, dia kata tak apa. Yang kalau bersarung, berjubah apa semua pun kena juga katanya. Betul bersarung tangan pun tutup mulut kalau nak kena juga katanya. Kan? Betul. Itu kita tidak nafikan sebab makhluk COVID-19 ni ada juga makhluk Allah. Jadi Allah yang izin nak kena pada sesiapa tu, itu izin daripada Allah semata-mata. Buatlah macam mana pun. Itu tauhid kena pegang dulu. Tapi kita kena ingat dua benda. Satu, takdir minallah, usaha minan nas. Takdir itu memang daripada Allah. Nak kena tak kena. Usaha itu daripada Allah serahkan kepada manusia. Jadi maksudnya di sini, kalau dah tahulah sebagaimana Rasulullah SAW pernah juga berlaku wabak di Madinah dulu, dan juga Sayyidina Umar bin Khattab nak pergi ke Syria, dalam gerombolannya banyak, tiba pertengahan jalan dengar cerita ada satu wabak besar, wabak ta'un ketika itu. Jadi mengakibatkan mati ramai orang di Syria. Tiba-tiba dalam keadaan itu, Umar bin Khattab bingung nak teruskan atau patah balik. Sampai dikatakan bahawa sahabat-sahabat Nabi termasuk Abdullah bin Jarrah, termasuk Abdul Rahman bin Auf yang menceritakan, bertanya bagaimana ni yang Umar, kita nak terus atau patah balik. Dia khalifah ni, dia kena make decision. Kalau sekarang ni make decision PM kita lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kan? Jadi maksudnya sekarang nak go on atau nak patah balik. Betul. Tapi akhirnya Sayyidina Umar memilih jalan patah balik. Dia kata kita tak boleh teruskan perjalanan ni. Datang Abdullah bin Jarrah. Abdullah bin Jarrah ni seorang pejuang, seorang yang baik, sahabat Nabi, masya-Allah, tabarakallah. Tapi dia tengok keputusan Umar tu, dia jadi goncang tau. Dia kata apa? Takkan ini keputusan wahai Umar? Mengapa kau mengelak takdir Allah? Maksudnya di situ, kalau nak kena juga, kita berlindung dengan Allah. Tapi apa kata Umar tau? Ini kata-kata keramat Umar yang kita kena pegang, seluruh rakyat Malaysia kena pegang. Apa kata Umar? Ya benar, aku berpegang kepada takdir Allah, tetapi aku mengubah dari satu takdir Allah ke satu takdir Allah yang lain. Itu punchline bro. Yalah. Maksudnya dia mengubah, pergi patah balik. Sebab apa? Sebab Nabi pesan kalau ada wabak di satu tempat, orang yang terkena wabak kena duduk diam-diam dalam, tak boleh keluar, dan juga orang yang luar nak masuk ke dalam jangan dibagi masuk. Jadi hasil daripada sunnah Nabi tersebut, maka Umar ingat benda tu. Jadi sama macam kita juga. Kita ni dah tahu benda tu, apatah lagi di red zone. Tak red zone pun kita tahu benda gaib. Dia boleh belaka ada di mana-mana kan. Dipanggil droplets kan, daripada udara kita itu kan, kualiti udara tu. Jadi itu yang kadang awak pening juga kadang-kadang bila tengok media sosial ni. Ada seorang kata elok pakai mask, ada seorang kata pula apa dibuat pakai mask. Orang yang batuk aja pakai mask. Ada yang bercakap yang sakit je yang pakai, tak sakit tak pakai. Ini yang membingungkan kita je. Sebab sebenarnya prevention is better than cure. Aku cakap orang putih lah pula ni. Tak apa. Jadi cair sikit ni. Dia memang kopi tu. Dia cair sikit. Jadi saya awak nak ngabur kan. Kalaulah prevention is better than cure, maknanya mencegah tu lebih baik. Jadi apa salah kita pakai? Betul. Dah tentu itu yang Kana kata tadi, takdir kalau nak kena Allah yang bagi izin. Tapi usaha tu Allah bagi lagi. Betul. Berkuasa yang sekarang ni tak tidur malam, segala jururawat, segala-gala doktor yang tak tidur malam, bempeh pulih nak menyelamatkan mangsa-mangsa ni. Yang belum kena ni kalau boleh dihadap, kalau boleh
jaga diri masing-masing, jangan sampai terkena. Maksudnya di sini usaha daripada kita itulah yang Allah ingin melihat. Allah dah bagi tanda, Allah dah bagi suatu keputusan, boleh terkena, tak kira siapa. Kemana saja corona, tak kira masa. Macam kedai je. Jenis ya. Pasal orang Perak kan. Lah pasal cair sikit kan sini. Tapi nak ceritanya, kita tu atas ikhtiar kita. Jadi betul, Ana nak ulang balik, kita keluar daripada rumah, betul. Agama mengajarkan bismillahi tawakkal 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah azim. Tapi pakailah glove, pakailah mask. Elakkan, buatlah jarak 1 meter tu, 3 kaki semeter kan. Lepas tu kalau boleh pastikan kita ni tak berada lama di luar. Kalau atas kepentingan betul-betul mendesak, kita keluar tapi balik segera. Kemudian kita melihat suasana lagi satu lagi benda yang kita melihat. Dia dua benda bila berlaku COVID-19 ni di negara kita khususnya. Kita duduk rumah, kita duduk menggodi Facebook, media sosial, Instagram, YouTube atau apa jugalah media yang boleh menyampaikan isu-isu mutakhir mengenai perkembangan wabak COVID-19 ni. Tapi yang Ana melihat, berapa ramai orang yang kadang-kadang dalam suasana hakikat berlaku perkara ujian ke atas kita semua ini. Tapi ada golongan yang terlepas pandang. Nabi ni dia ada 4 tau, ada 4 sifat. Tabligh, fatonah, sidik, amanah. Satu benda yang kadang kita terlepas pandang, walaupun betul cara kita nak mengingatkan orang, cara kita nak remind orang, sayang kat kawan-kawan kita, kita pesan. Tapi kadang-kadang ramai yang hantar mesej-mesej yang berbaur kepada pengancaman daripada suatu mesej yang sebagaimana Nabi mengajak orang bukan dalam keadaan menakut-nakutkan. Betul, Nabi itu sifat dia basiron wa nadhiron. Dia bagi tahu cerita yang baik, dia bagi tahu juga ancaman-ancaman dari Allah, benar. Tapi dalam suasana hakikat orang yang tidak punya ilmu yang banyak mengenai wabak ini, masih baru bagi kita, sepatut-patutnya kita berpegang pada agama tu kuat. Maknanya dengan cara acuan agama itulah mungkin boleh menenangkan suasana chaos yang sedang berlaku sekarang. Tapi apa yang berlaku hari ini, tak kira lah, termasuk pun ustaz pun satu hair juga. Ustaz ni minta maaf, ustaz-ustaz pun satu hair juga. Rajin berbenar pergi mengepus ni apa fenomena ke tak berapa lama lagi habislah kapan tebin lagi dah apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Udah aku apa ada katanya. Udahnya diam tak ada. Maksudnya dia nak menceritakan wabak COVID-19 ni adalah penghujung, habis segala-galanya. Seolah itulah bunyinya. Tak ada harapan langsung dah bunyinya. Betul. Sedangkan Nabi berdakwah. Nabi memberi harapan pada orang lain. Sehingga Nabi menyatakan, kalau seandainya kalian melihat matahari terbit di ufuk barat, maka ada biji benih di tangan kalian. Tanam biji benih tu. Nabi suruh tanam. Maksudnya apa? Nabi terus bagi motivasi untuk terus hidup. Bukannya bila ada wabak apa ini, kita pun rajin berbenar, ngepost cerita-cerita. Memang ya, kalaupun betul kita berada di zon akhir zaman, semua tak dapat nafikan benda itu. Kita di penghujung dunia, kita tak dapat nafikan hal itu. Namun begitu, apa yang diambil daripada ibrah hadis Nabi yang anak katakan tadi, menunjukkan Nabi memberi motivasi kepada orang, hiduplah kalian seolah beribu-ribu tahun akan hidup. Tetapi ingat, beribadahlah kalian seolah kamu akan mati pada esok hari. Ini yang kita pegang sepatutnya. Ini bila kita posting satu orang yang elok kawan tu tak demam di rumah, dia dengar tu jadi demam. Betul. Saya ada juga terbaca ustaz. Ada juga yang berkata kita berada di hujung nak kiamat lah apalah. Dia macam menakut-nakutkan netizen di luar sana tu. Itu daripada golongan-golongan agama juga tu kadang-kadang. Betul. Sebab orang melihat bila golongan agama bercakap, orang tu akan pegang kepada sandaran-sandaran dia. Termasuklah sandaran hadis yang kita dengar bagaimana insya-Allah kok panjang umur kita akan bertemu dengan Ramadan tak berapa lama lagi. Ada dengar cerita hadis yang 15 Ramadan akan berlaku satu bunyi kuat dari langit. Maka kalian duduklah dalam rumah masing-masing. Tutuplah telinga kalian dan berzikirlah. Satu berzikir dan juga sujud, maka dia selamat. Jadi hadis-hadis ini dia perlu dikoreksi dengan baik. Dan mufti-mufti, saya cadangkanlah, Ana cadangkan mufti-mufti yang berautoriti kena bangun
Sebab kalau ustaz cakap, dia tak jadi. Dia kena orang yang berautoriti. Macam mufti besar contoh anda tak kata mufti tak jalankan peranan. Alhamdulillah, jalankan peranan dengan baik. Cuma mungkin terlepas pandang sudut ini. Bangun, beritahu, sebab sekarang ni orang sedang dalam keadaan serbi keluh kesah. Tak tahu ujung pangkil, tak tahu. Ya ke? Apa ke? Betul ke ni? Ya betul nak dalam kapan tebin kita ni apa nak habis hancur ke? Jadi agama solusi dia. Betul. Jadi bila datang pula seolah-olah ustaz-ustaz yang datang duk geger orang Kelantan royak pergi, dia geger cerita hadis-hadis Nabi ni, duk ceritanya pasal malam 15 Ramadan ni satu suara kuat akan datang. Baik, kita ni bukan orang yang boleh menyatakan menafikan benda itu. Betul. Sebab kun fayakun. Allah boleh buat tak? Boleh. Bukan kata 15 Ramadan, sebelum 15 Ramadan Allah Ta'ala boleh buat kalau Allah nak. Betul. Tapi kita ni seolah-olah gairah nak bawa satu hadis. Yang hadis ini sepatutnya itu yang saya kata tadi, orang yang bawa autoriti tolong pesan bahawasanya jangan sonok-sonok menggalak-galakkan, memberikan hadis-hadis ancaman yang sebenarnya hadis ini bila dikenal pasti sebenarnya taraf hadis ini adalah sampai kepada taraf hadis yang agak palsu. Nak sampai pada palsu dahsyat. Betul. Jadi bila kita dengar macam ni, betul lah bagi orang yang macam Mika lah, tak apalah Mika tu tarak ulama belaka ni, macam aku yang dicacak ayam ni, bila dengar terkejut baru kita. Jadi dah. Itulah itu yang dipanggilkan dukon tu Ustaz kan? Ya, dia katakan duhon. Dan tu berkait pula dengan cerita pihak NASA kata pula memang ada meteor pula dengan bergerak ke bumi ni. Jadi baiklah, itu dari sudut saintifik, dari sudut kegiraan geografi ke apa semua, itu tak apa. Itu bagi orang yang berautoriti buat. Kita bercakap dalam soalan agama ni dia sentiasa macam ni, senang je. Dalam satu hadis qudsi, Allah melihat prasangka hamba-Nya kepada aku. Jadi kalau kita ni memang minta seolah-olah cakap benda tu, hari-hari kita minta, macam kita cakap lah, demam, lama demam. Betul. Kata orang apa, loss of attraction, orang putih lagi. Tak apa. Kata orang putih itulah kan. Maknanya seolah-olah bila kita cakap jadi sungguh, kan. Macam minta ya. Ada yang minta. Jadi maknanya, jadi patutnya kita minta benda yang baik, betul? Betul. Minta benda yang menenangkan, minta benda yang mengkondusifkan, minta benda yang menyelamatkan. Bukan lagi kita dalam keadaan chaos sekarang, kita tambah tokok dia lagi, seolah-olah menambah garam ke luka bisa. Jadi maksudnya seolah-olah apa yang berlaku, manusia akan lebih terkesan dan terus bersikap negatif. Sebab dia orang tak ada sandaran agama yang kuat. Mereka tidak ada, mungkin ada akidah yang kuat. Mungkin hikmah berlakunya COVID-19 ni, alhamdulillah orang balik bertuhan lah kot. Subhanallah, mudah-mudahan insya-Allah orang jaga syariat balik ya. Sebab apa? Sebab kita tak ada kuasa. Rupanya makhluk ni tak ada kuasa. Hebat macam mana canggih pun, sekali je Allah Ta'ala hantar, bagi tsunami tak rasa, bagi gempa bumi tak rasa. Kita lah di Malaysia sepatutnya banyak-banyak bersyukur. Sebab apa, bumi Malaysia ni bumi barakah, bumi bertuah. Kita gempa bumi jarang, tsunami pun ada lah dulu, kena sikit-sikit Pulau Pinang, Kuala Muda dulu sikit-sikit lah kan. Masa cerita Aceh dulu tu 2000 berapa, 2004, 2001. Jadi kita bersyukur banyak-banyak. Tapi kali ni Allah gerakkan kita, Allah sentapkan kita dengan virus corona ni. Jadi apa tindakan kita? Apa efek pada kita? Apa respons kita dengan Allah hantarkan ujian ini? Takkan kita nak tambah lagi dengan menyusahkan hati orang. Jadi sebab itu anak katakan bahawa balik kepada neraca agama, Nabi mengajar secara hikmah. Nabi suka menekankan. Nabi tahu bahawasanya ujian Allah itu pasti datang. Allah kadang-kadang menghidupkan kita ni, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh Allah jadikan kita ini, jadikan mati dan hidup itu adalah sebagai ujian ke atas kamu, dan Allah nak melihat siapa yang lebih baik amalan dia. Jadi bila COVID-19 datang, nampaklah kita yang mana keluar daripada dalam semua, yang mana baik, yang mana buruk, kita nampak kan? Kita nampak Syekh. Sebab itu anak selalu sebut dalam mana-mana media, bila orang tanya pasal COVID-19, anak sebut satu je, pendapat peribadi anak, Allah sedang mereset makhluknya. Allah sedang mereset makhluknya. Kita ni kalau pakai komputer lama hang yuk. Yes.
Bila hang mulalah, empeh sana empeh sini. Dia nak formatkan balik tu kan. Nak format balik tu kan. Kadang virus dah banyak benar. Jadi kali ni Allah bagi kita virus tu. So kita kena formatkan diri kita balik supaya dapat neutral balik, dapat balik kata orang start daripada awal, balik kepada fitrah asal lah sebenarnya. Itu maksudnya. Sebab itu kebebasan itu rupanya terbatas. Allah bagi kita bentangkan dunia. Kita duduk di Ipoh, kita duduk di Kuala Lumpur. Memang kita rasa bebas bila kita ada kudrat, kita ada kereta boleh bergerak, kita ada duit sikit boleh berbelanja. Kita rasa dah bebas, bebas-bebasnya. Tapi rupa-rupanya betul lah, kita as a Muslim ni, kita tak boleh buat sesuka hati di atas muka bumi pinjaman Allah ni. Kerana ada makhluk gaib yang menulis. Jadi Allah nak sedarkan kita, tapi tak sedar juga. Maka Allah datangkan benda yang sama, gaib juga, tapi menyerang kita dalam bentuk menyakitkan kita. Kalau hantar malaikat Mukar dan Nakir, mungkin belum lagi, itu waktu mati. Hantar malaikat Rokib dan Atid yang ada sekarang ini kiri dan kanan kita, pun buat-buat tak perasan juga. Dia hantar benda-benda gaib, yang tu namanya virus corona. Kita tengok macam mana kita respon dengan virus ni. Sebab apa? Virus ni dia menyerang. Rokit dan Atid dia tulis saja. Kan? Tapi virus ni lain. Virus dia menyerang, babe. Bila dia menyerang, kita rasalah defensif. Kita rasalah nak mempertahankan diri kita. Ketika itu baru kata orang Perak. Maksudnya hancur lebur lah segala kesombongan kita, hancur lebur lah segala ego-ego kita. Sebab nampak sungguh bahawa manusia ini setelah dunia ini dia gaul ikut susah hati dia, maka Allah reset sekali je dengan virus corona ni. Berhenti segala apa juga pekerjaan, berhenti segala apa juga pentadbiran, berhenti segala apa bentuk kehidupan selama hari ni kita boleh bebas lakukan. Baru kita tahu kita ni sebenarnya, bila kita duduk di rumah ni, baru kita tahu rupanya aku duduk dengan hati aku dalam rumah. Nak keluar dah tak boleh, kena tahan, kena tangkap. Yalah. Atau takut terkena wabak. Jadi bila kita duduk di rumah, ini yang ulama kata-kata hukama, yang ana terkesan ayat ini apa dia? Iaitu sebenarnya manusia ni Allah ciptakan ada golongan yang hatinya atau jiwanya berjiwa besar. Apa maksud jiwa besar? Apa maksud hati yang besar? Ulama-ulama cakap, hati yang besar ini adalah hati yang dia alert dengan Allah. Dia alert dengan Allah. Jadi, bila kita duduk di rumah sekarang, dah tak boleh keluar daripada rumah buat sementara waktu ni, maka orang yang mempunyai hati besar, dia tak akan kecoh, babe. Dia akan tenang, babe, kat rumah. Pasal apa? Hatinya besar, hatinya luas. Tapi kalau selama hari ni, dia rasa dia besar dekat luar tu. Hari ni bila dia kena kurung, rupanya dia rasa terhimpit, dia rasa tertekan. Baru dia tahu hati aku ni kecil, sempit. Kerana apa? Yang menyempitkan hati itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah pengiktibaran. Sebab itu hancurkanlah kita punya kesombongan, keegoan kita. Sebab itulah saya nak kabur tadi kalau Mika nak suruh anak pesan-pesan sebenarnya untuk diri awak sendiri. Dia bukan nak pesan pada orang lain pun. Betul. Awak nak cerita pasal diri awak sebab baru terasa ni dalam media sosial WhatsApp sampai buat empat gambar sekali keluar. Buat live Facebook nak bercakap dengan kawan tu kan. Yalah sekarang ada macam tu. Punya rindu ya kan. Betul lah. Kan? Jadi baru timbul bibit-bibit dalaman yang selama hari ni kita simpan kan. Jadi bila kita terhalang macam ni, baru keluar akhirnya rupanya betul aku rindulah sahabat-sahabat aku. Betul. Kan. Kemudian kita tengok, baru kita fikir erti silaturahim. Selama hari ni macam dah biasa je. Kan? Salam. Ustaz rasa Ustaz tak rasa. Tak. Sebagai selebriti, artis, Ustaz ada terkesan tak dengan terjadinya wabak ini di Malaysia sebagai Ustaz sebagai personality, selebriti. Macam mana Ustaz rasa? Ana rasa bukan kata artis ataupun ustis. Kau tahu ke ustis tu apa Lan? Ustaz campur artis, ustis. Okey. Tak, ana rasa semua golongan terasa Lan. Semua terkesan lah. Semua terkesan sebab tak kira apa sebab seolah-olah
Ana rasa gini tau. Ana rasa macam kita ni sedang semua menuju ke Baitullahil Haram. Tak kira kau Perdana Menteri, tak kira kau Perdana Menteri, tak kira kau rakyat jelata, tak kira kau apa profession kau, sampai depan Kaabah, kalau kau niat umrah, kau kena pakai 2 helai kain tuala yang tak berjahit warna putih. Itu kita sekarang ni tau. Semua terkesan. Betul. Semuanya kena. Tak kira level mana kita duduk, semuanya berjaga-jaga, semua mengharapkan keredaan Allah, semua mengharapkan pertolongan daripada Allah setelah manusia tidak punya kuasa. Okey Ustaz, pesanan kepada netizen di luar sana yang selalu sangat dah macam risau, alamak tahun ni kita tak menyambut raya, tak pergi ke bazar Ramadan, tak raya lah, kita duduk kat rumah sajalah. Macam mana nak menyejukkan hati dia orang ni semua Ustaz? Ya, kita kena pandang beginilah. Islam ni dia ada maqasid syariah. Ya, maqasid syariah ni dia ada 5 perkara. 5 benda yang wajib dijaga. Itu memang dalam hukum. Jadi antaranya, pertama, saya tak nak ulas banyak, ambil 1, ambil 2 je. Yang pertama, prioriti paling utama kena jaga apa? Agama. Itu pertama. Yang kedua, nyawa. Nyawa ni maknanya kita lah. So sekarang ni kehidupan kita kena jaga. Jadi kalau kita tengok congak kira keutamaan dalam kehidupan kita as a Muslim ni, diletakkan dalam fatwa itu, pertama sekali diletakkan jaga agama dulu. Okey, agama suruh apa? Agama suruh selamatkan diri tak daripada, jangan mencampakkan diri kau ila tahlukah, ke dalam kebinasaan. Jadi dalam suasana COVID sekarang ni, maknanya kita jangan mencampakkan diri kita ke dalam benda-benda yang tak baik, benda-benda yang memang dah ada wabak itu jangan. Mana kalau kita nak raya sekalipun, sebenarnya bermula daripada sikap kita sekarang. Betul. Segala pendengar semua kena faham, nak raya, nak berterawih, bukan kata raya lah, terawih ni pun, terawih ni orang Hindu terawih ni. Betul. Dah tak berbunyi dah. Belum lagi terawih pun sekarang ni orang dah merindui nak ke masjid, nak ke surau. Pula dah terasa dah kan. Rasa tengok orang azan macam Allah rindu nak pergi kan. Satu lagi Ustaz, satu lagi kita nak tanya pasal azan ni Ustaz. Di masjid-masjid di surau-surau ni memang ada juga yang sebahagiannya melaungkan azan. Tapi azan dia ada satu ayat yang pernah saya terdengar ada lain sikit daripada azan biasa, menandakan yang bahawasanya itu adalah masuknya solat apa Ustaz? Maksudnya ada satu lagi ayat lain. Ayat lain tu apa nama as-solat fi buyutikum, maksudnya yang tu. Dia akan menyuruh solatlah kalian di rumah-rumah kamu. Solatlah kamu di rumah-rumah kamu. Solat fi buyutikum, maknanya solatlah dekat rumah-rumah kalian. Maksudnya di sini disebabkan kekangan kita tak boleh untuk pergi bersolat ke masjid, ditekankan juga suruh bersolat di rumah tu. Jadi dilafazkan tu khas untuk suasana sekarang ni saja. Jangan pula dah habis COVID esok keluar ayat tu lah, memang tak ada, memang jenuh dia kosong masjid sampai kiamat. Tapi Ustaz, selepas dia orang laungkan ayat azan yang tu, tapi masih saya ada nampak juga di masjid-masjid di surau-surau adalah lebih kurang 3-4 orang yang masih bersolat di dalam tu. Baik. Adakah dia orang ni masih boleh berjemaah bersama atau macam mana dalam tu? Baik, dalam Jabatan Agama Islam Selangor, kalau tak silap saya, boleh berada dalam suatu surau masjid itu atas keperluan yang benar-benar mendesak, paling tidak pun di bawah daripada 5 orang kalau tak silap ana lah. Itu pun dalam 5 orang itu pun kalau ada benda yang perlu diuruskan di masjid atau surau, okey, ataupun 6 orang ke 5 orang, tak tahu, tak boleh lebih. Itu pun kena jaga jarak, and then jaga dia punya cara-cara apa semualah untuk menjaga untuk wabak tersebut, mencegah wabak tersebut dengan dan sehingga solat pun kena solat dengan saf yang jaraknya 1 meter. Bayangkan kalau baru-baru ni Renault Renault Mega ni, dia pergi disebabkan nak buat live telecast doa munajat kan. Doa munajat ada satu malam tu seluruh Selangor kena buat. Jadi dia kena buat liputan. So dia kena buatlah video. Jadi dia datanglah ke surau tu. Atas kapasiti tu dia datang. Maka apa yang kita bagi tahu Ana, ini tak apalah awak pecahkan rahsia dia tu. Dia mendengar ni aku tahu. Dia nampak dia tengok.
Aku tahu. Jadi ceritanya, bila dia kata pada anak, dia terus telefon anak, dia kata, Syekh, anak tak pernah seumur hidup anak solat isyak. Kan? Dia nak buat program tu lepas isyak. Jadi dia orang solat jemaah dulu. Adalah 5 orang. Kan? Bila solat jemaah 5 orang tu, bayangkan, mana pernah dia buat 5 orang semayang jarak-jarak jauh-jauh, selalunya seru aku nak jadi dulu, rapatkan saf. Ini kali ni jauh. Sampai si Reno ni menangis. Takbir dia dah menangis. Takbiratul ihram dia meluk, menceceh air mata yang dia jatuh. Katanya apa? Apalah salah aku sampai rupa ini, sampai semayang tu rasa penuh asing. Dia mula datang. Itulah. Kan? Macam di Mekah tu pun Ustaz, yang dia orang solat baru-baru ni viral, imam baca ayat pun sedih menangis. Sebab tak ada orang. Okey, yang viral ni aku nak tegur sikit. Sebelum yang viral yang terbaru ni, yang di Madinah tu sebenarnya startnya itu betul. Yang itu betul, memang Imam Syekh Talib tu memang dia menangis. Itu waktu anda ingat tak silap anda semayang apa nama, sama ada semayang subuh atau Jumaat, wallahualam anda lupa, tapi yang Madinah tu betul. Syekh Talib tu nama imam tu, itu menangis memang betul. Sebelum tu ada orang post atau gambar, ustaz-ustaz pun post juga dalam IG masing-masing. Ana gelak, anda tengok je. Sebab yang baca yang sedang menangis tu adalah Syekh Su'ud Syurim, imam besar kita di Masjidil Haram tu. Dia saing dengan Syekh Abdul Rahman Sudais. Jadi Su'ud Syurim imam raja juga, keturunan Saud. Jadi Su'ud Syurim ni dia memang ada pada mungkin dah 10 tahun, 11 tahun dulu. Rakaman ni direkam. Jadi suara tu diambil, kemudian diletakkan kepada gambar masjid yang tengah kosong. Dia edit lah. Dia edit. Ada pula puak-puak, ada pula kutu yang buat apa itu. Adanya nak ngabarkan tak ada orang sedih ya? Tak ada gay tu. Biut no dia ni. Dia orang dah sedih. Dia nak buat lagi benda tu. Ini yang dikatakan fatabayanu. Kita kena teliti dulu. Jadi awak tengok benda tu berlegar. Berlegar dalam IG semua kan. Sampai ustaz pun pergi post juga. Takkan dia orang tak tahu itu rakaman. Ana cek balik. Ana buat audio sikit, cek balik. Betul Syekh Su'ud Syurim memang solat tu adalah sama ada maghrib atau isyak. Ana ingat lagi dia menangis terisak-risak. Waktu itu penuh, Masjidil Haram tengah penuh. Makna kata sekarang ni dia orang menggunakan suara itu tapi orang lain. Ya benar. Jadi bukanlah nak marah sangat pun, tapi kita janganlah mencipta suasana yang nak cari, kata orang apa nama, melankolik punya rasa, sehingga kau gunakan segala cara apa pun tak kira lah. Betul sungguh tak betul, janji orang rasa. Kau nak bagi rasa apa sebenarnya ni? Orang sekarang betul lah, kita memang, siapa tak terkesima, siapa tak menangis tengok Masjidil Haram sunyi macam tu, Madinah sunyi macam tu. Semua orang terkesan, tak payah habaq lah, semua orang terkesan. Sedih rasa kan? Sedih kan? Tapi apakan daya kita, sebab ini adalah arahan daripada Tuhan Empunya Dunia juga. Sebab atas bila datang COVID-19 ni, sebab ini cerita tadi kepada soalan Mika tadi. Mika kata orang nak sambut raya ni susah hati lah apa semua kan. Sebenarnya nak beraya dalam kubur ke nak beraya lagi? Ceritanya itu yang benarnya. Itu bahasa kasarnya orang itu senang kan. Demo ni sibuk nak raya duduk rumah tak reti biut benar. Ada Wahid gelak dia ni. Jadi maksud anak tu, itulah kita, Allah ni Tuan nak kata balik pada asas kita, takdir memang Allah boleh mentakdirkan sesuatu berlaku atas kita. Tetapi usaha adalah daripada diri kita. Dah tahu kalau kita nak beraya, dah tahu kalau kita nak Ramadan sama-sama, kita dapat balik berterawih sama-sama kan, nak masuk balik memijakkan kaki kita yang hina ke rumah Allah balik sama-sama, maka ikutlah prosedur apa yang telah ditetapkan oleh government kita sekarang ni. Sebab bukannya government kita je buat apa itu. Seluruh dunia pun sama je. Dia punya SOP je sama je. Dan Alhamdulillah Malaysia
antara menjadi salah satu juru ukur kepada negara-negara lain, kerana alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat bertindak dengan lebih efisien dan cepat. Ini diakui. Cuma yang dari segi itu ialah standar Kelate itu memanglah dia satu dua yang busuk, mana buatnya. Jadi kita tak naklah jadi yang busuk tu. Kita ambil lah iktibar bahawa kita nak bersama balik keluarga. Yang tak kerja nak kembali ke ofis, yang tak jumpa kawan-kawan nak kembali, apatah lagi dalam ibadah. Kita nak balik beribadah sebab kita tak tahu mati kita bila. Takkan ibadah kita sekarang ni tengoklah berapa ramai orang yang kembali ke rahmatullah terpaksa dikebumikan dalam keadaan ada 2-3 orang aja pergi. Sedih Ustaz. Walaupun bukan COVID-19 tau. Walaupun bukan ada simptom COVID-19, tapi meninggal kerana dah sampai ajal dia kan. Tapi kita sedih lah tengok, ya Allah, pakcik aku membesar dengan dia, tapi kerana suasana sekarang aku tak dapat pergi ziarah dia, aku tak dapat pergi hantar dia ke kubur. Jadi benda macam ni kita nak tak kita biarkan suasana ini. Sebab itu anak kata Allah melihat prasangka hamba-Nya kepada dia. Jadi kita berbaik sangka dengan apa yang Allah bagi ini dengan cara apa? Dengan ikhtiar kita sebagai seorang yang yakin bahawasanya makhluk COVID-19 adalah makhluk Allah juga. Allah yang izinkan dan Allah boleh tarik bila-bila masa dia nak. Dengan syarat ikhtiar kita kena ada. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan ahlul punah wal ghanah. Kalau ahlul punah wal ghanah dia ikut kepala dia je. Kita tak. Kita ada kita punya sistem. Dan Allah mengizinkan benda tu dan kita yakin bahawa setelah ikhtiar kita lakukan dan insya-Allah Allah pasti mengangkat benda ni. Allah menguji kita. Allah menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kita yakin dan percaya banyak kawan-kawan kita. Aku tengok pun Zul Yahya pun dah pergi ngantor ration pada orang. Alhamdulillah. Ni kawan-kawan kita. Ni cerita pula dalam keadaan macam ni pula. Ni terbaru pula. Anda dengar betul tak betul Allah alam. Tapi kita doakan sahabat kita ni ahli ekspedisi ni. Dah terbakar pula kaki dah. Oh ya ke? Baru dapat makluman. Jadi dia tengah bakar sampah katanya. Dah terbakar pula sambur dia api pula. Api benda tak tahu dah kaki Ustaz, tangan. Ke kakinya dilumurkan dengan sanitizer tu terbakar? Agak ramak dia tahu dah. Awak tak tahu tidak. Aduh, Ana baru dapat. Ana terus telefon dia tadi tapi dia tak angkat. Mungkin dalam keadaan yelah kita nak sahkan benda tu atau tidak. Jadi kita doakanlah. Kalau benar kita doakan dia cepat recover insya-Allah. Okey Ustaz. Jadi macam-macam. Ada lagi Ustaz? Satu lagi yang awak nak apa ni, satulah. Kita ni sebenarnya bila dah duduk di rumah ni, yelah, bila dah duduk di rumah ni ada yang kata pisang. Betul. Pisang semua ada. Awak. Jadi sebenarnya sebelum pandemik COVID-19 ni ada satu pandemik lagi pernah berlaku dalam negara kita, tapi orang tak sedar. Iaitu pandemik dia iaitu TikTok. Itu memang banyak penyakit. Itu penyakit. Sebab kalau pandemik virus corona ni, kita duduk dekat rumah, kita duduk diam-diam, kita jaga kesihatan kita. Betul. Okey. Jaga pemakanan, jaga anak bini kita, jaga keluarga kita, jaga ibadah kita. Tapi TikTok ni dia tak kira je. Sebab apa? Selagi ada yang namanya handphone di tangan, di mana-mana juga kita boleh ber-TikTok. Jadi pandemik TikTok ni dah lama dah berlaku sehingga kenapa dimaklumkan oleh sahabat Ana, seorang pakar motivasi. Dia kirim ke Ana, dia kata apa nak jadi ustaz sekarang ustaz? Habis semua pisang-pisang pun ditayang demo dalam TikTok tu. Udah, aja yang iya. Dan Ustaz, kita ni, ya. Dia orang yang apa ni, kerajaan yang lalu ada bagi tahu insya-Allah kereta terbang akan ada. Tapi yang kita tengok dalam TikTok ni orang terbang berlambak-lambak Ustaz. I believe I can fly. Aja haru ke. Itulah rupanya silap baca. Orang kata terbang, rupanya orang terbang. Bergegek-gegek kaki dia terbang. Aduh. Jadi ceritanya Lan, apa pun untuk pendengar-pendengar Cayo FM, cayokanlah diri kita di rumah masing-masing, bukan dengan ber-TikTok, ya.
Tapi cahayakan diri kita dengan ayat-ayat Allah. Inilah masa kita nak mengaji anak beranak. Inilah masa kita nak muhasabah diri kita masing-masing. Berapa lama kita di luar selama hari ni mencari dunia. Bila dikumpulkan di rumah masing-masing, Allah bagi kita berehat. Itu pun berehat sebenarnya, sebab kita direhatkan. Jadi Allah nak bagi masa untuk kita berkeluarga. Barulah kita rasa rumah tangga kita ni ahli baiti jannati ke ahli baiti annar. Rumahku syurgaku atau rumahku nerakaku. Barulah kita tahu. Sebab itu bila kita di rumah, bolehlah kita orang nak melayan-layan filem tu boring-boring. Aku rasa semua orang pun buat apa itu. Tak berzikir sekarang nak menengok filem pula dia. Tak apalah. Tapi kena ingat, sebab apa-apa pun kita open ni lah Lan. Sebab sekarang ni bila kita tengok sesuatu tu, kalau kita tengok di luar okey tak apa, hari ni lain. Kita boleh berhalunisasi dengan filem, kita rasa seronok dalam filem. Tapi bila kita habis filem tu, kita nak keluar dah tak boleh, tak apa dulu dah. Jadi suasana tu ada benteng-benteng yang Allah tengah buat. Jadi fahamlah kita bahawasanya sebenarnya kita ini memang Allah sedang riset kita. Allah sedang nak berseronok-seronok dengan diri kita. Itu maksudnya. Nak berseronok-seronok dengan diri kita, supaya bersunyi-sunyian dengan kita. Selama hari ni tak boleh kan. Mungkin juga orang-orang yang rajin berjemaah tu, ada orang Lan, dia rajin berjemaah, bila tak berjemaah dia tak nak sembahyang. Jahat mulut kalau orang cakap orang begitu kan. Tapi sebenarnya mungkin ada. Dia bila ada orang dia suka sembahyang, bila tak ada orang tak nak pula dia sembahyang. Itu pun penyakit jugalah. Jadi mudah-mudahan Allah meriset kita semua. Yang baik yang rajin sembahyang, baik tak rajin sembahyang ya. Bila duduk di rumah ni baru kita tahu antara aku dan dia sahaja. Ketika itu barulah hakikat kehidupan kita ni. Untuk mengenal diri kita ni baru kita tahu. Lagi satu awak nak kabarkan yang peniaga-peniaga ni jugalah. Ya, peniaga-peniaga ni janganlah ambil kesempatan tengah orang-orang memang nak beli sanitizer. Betul. Orang nak cari face mask cukup payah. Ini yang saya marah ni kadang. Jadinya ya. Jadi memang orang kita ni bila time-time macam ni lah pula harganya ada yang melambung. Bukanlah semua ya. Dia dah jadi musim Ustaz. Jadi apa? Jadi musim. Orang sakit dia mensiapkan apa benda ni. Kalau musim betul tahu lah ya. Patutnya bagilah dalam keadaan kalau boleh separuh harga ataupun kita bagi secara percuma, sebab semuanya akan menjadi amal jariah sampai ke akhirat. Duit ni kumpul banyak mana pun habis. Tapi bila kita bagi niat lillahi ta'ala, tak akan habis sampai ke akhirat besok. Bayangkan mana nak yang memang habis kat sini atau berterusan ke akhirat. Masya Allah. Itu satu. So jangan mengambil kesempatan. Yang kedua, ni kesimpulan lah lama benar dah kuasa ni. Itulah. Yang kedua, kesimpulan. Yang kedua, jangan menakut-nakutkan. Jangan memperhebatkan isu-isu yang seolah-olah memang kita ni dah hancur lebur dah, tak ada harapan langsung. Jangan. Sebab Islam tak ada bagi apa nama suasana yang macam tu. Nampak dengar tu lah bunyi polis, kereta polis belakang ni, bunyi Damansara Perdana ni macam-macam Ada lah dia ni angkut siapa tu? Tak tahu ada dengan angkutnya tu. Mana tahu. Jadi nak cerita ke, jangan kelang kabut. Banyakkan kita beristighfar, minta kepada Allah, tenangkan diri kita. Memang kita tak tenang, kadang-kadang tak tenang melihat kematian demi kematian tiap hari kan. Tapi kita minta pada Allah, semua ni dalam skrip Tuhan punya dunia ni tak pernah salah. Jadi kita kena bersangka baik dengan Allah. Sebab itu kita kena bagi motivasi yang berhikmah dan bijaksana kepada orang lain. Hantarlah mana-mana perkataan ataupun peringatan-peringatan pada sahabat-sahabat kita, tapi jangan perkataan yang mengancam. Kerana ini akan menyebabkan satu efek negatif. Kita ni Lan, manusia ni, bila banyak sangat negatif, surrounding system dia negatif, dia akan jadi negatif. Jadi kalau banyak yang duduk dalam keadaan positif, insya-Allah mudah-mudahan dia positif. Yang kemudian hakikatnya izin Allah jugalah kalau nak kena. Sebab itu ana sebutkan tadi, jaga tauhid kita. Makhluk Allah sebenarnya COVID ni juga. Jadi kita yakin Allah Maha segala-galanya. Jadi jaga Allah, mudah-mudahan Allah akan jaga kita. Itu tips dia. Kemudian orang beriman kena ingat,
Ada orang kata habis orang tablik ada kena apa ni ustaz orang Sorban di bawah ni kata berjanggut sunah-sunahnya banyak punah ni katanya. Bahasanya lah orang sekarang ni dia tak ambil cerita yang lain, dia nampak benda tu je. Sebenarnya kita kena faham begini. Bila wabak terkena, sahabat-sahabat Nabi pun pernah ada yang minta mati di dalam peperangan, tapi mereka tidak mati dalam peperangan. Allah beri mereka mati dalam keadaan dihinggapi wabak. Termasuk sahabat-sahabat yang besar nama dia. Ada sampai 5-6 orang. Tapi maksud Nana tu maknanya ada sahabat Nabi yang juga dijamin ahli syurga tapi mati kerana wabak, bukan kerana pergi berperang syahid. Jadi kita kena faham. Mungkin ada kawan-kawan kita di luar tu yang memang dia ahli abid, arif billah, golongan yang menta'abudkan diri pada Allah. Bila dia kena uji dan sampai kalau lah Allah uji dia sampai ke maut dia, subhanallah, maka dia adalah merupakan rahmat bagi dia sebenarnya, adalah merupakan kifarah bagi dia, pengampunan dosa. Tapi bagi orang tak beriman, kalau dia kena, itu adalah azab yang amat pedih. Dan paling terakhir kan, barulah kita tahu bahawasanya apa-apa pun sekarang ni lah kita nak reset diri kita balik. Nak tengok hati kita ni lueh tak lueh bila kita terkongkong dalam tempat teritori masing-masing. Hati akan jadi luas apabila rumah kita itu adalah seolah-olah masjid. Sebab selalu kita pergi ke masjid, ke rumah Allah.